Saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, sebelum saya teruskan, izinkan saya mengimbau kembali apa yang telah saya sebutkan yang lalu. Kita sudah mempelajari bahawa tujuan penciptaan manusia adalah untuk dijadikan khalifah. Siapakah khalifah itu? Mengikut ayat 62, 60, khalifah itu artinya pengganti, iaitu pengganti Allah. Pengganti Allah dalam memperkenankan doa orang yang menderita, pengganti Allah kepada melepaskan kesusahan orang, dan pengganti Allah menguasai bumi ini. Itulah yang disebut oleh ayat 62 dan 60. Jadi, mesej yang penting di sana ialah tentang apakah peranan seseorang khalifah itu, iaitu sebagai pengganti Allah dalam dua perkara: mengurus manusia, yang kedua mengurus alam ini. Buat siri ini, mari kita lihat satu lagi peranan dan tanggungjawab seseorang khalifah. Saya bawakan satu hadis yang menyebut sebaik-baik manusia ialah yang membawa manfaat kepada orang lain, dan sejahat-jahat manusia adalah yang mendatangkan kerugian orang lain. Hadis ini saya petik dari sebuah kitab tersohor, Mukasyafah Al-Qulub, muka surat 180. Karangan asal ulama tersohor Imam Al-Ghazali. Kelihatannya, hadis ini tidak pula menyebut tentang khalifah. Jadi, apakah kaitannya hadis itu dengan peranan seorang khalifah? Jadi, mari kita tinjau dua ayat yang lalu bagi mencari perkaitan antara hadis ini dengan khalifah. Yang pertama, ayat 69 Al-A'raf menyebut, maka kenanglah. Seruan maka kenanglah itu menyuruh kita menggunakan kelebihan dan kekuatan kita untuk membantu orang lain. Yang kedua, ayat 62 itu dengan jelas menyebut Allah menyuruh kita menjadi penggantinya, melepaskan doa orang yang menderita, melepaskan kesusahan orang lain. Jadi, kedua-duanya itu ada menggambarkan tentang peranan kita terhadap orang lain. Jadi inilah persamaan antara hadis itu tadi dengan ayat-ayat yang berkait dengan khalifah. Jadi dengan demikian, maka maksud hadis itu tadi bila menyebut sebaik-baik manusia itu tadi, maksud dia adalah menjadi khalifah. Sebab kedua-duanya membuat kita melakukan satu peranan yang faedahnya untuk orang lain. Jadi dapat disimpulkan, iaitu apabila hadis itu menyebut sebaik-baik manusia, maksudnya ialah untuk menjadi khalifah.
Jadi kesimpulannya, sama ada kita hendak menyebut khalifah atau hendak menyebut sebaik-baik manusia, kedua-duanya sama maksud. Khalifah itulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia itulah khalifah. Saya sebutkan hal ini kerana ada setengah orang yang bila disebut untuk dijadikan khalifah, membuat dia tergamam, panik, tak pernah aku dengar, dan sebagainya. Jadi apabila Allah berfirman dalam ayat 30 Al-Baqarah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah itu, maksudnya ialah Allah hendak menjadikan kita sebagai manusia sebaik-baik manusia. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sejahat-jahat manusia adalah yang mendatangkan kerugian orang lain, kita lihat seolah-olah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sudah tahu ada golongan orang yang demikian itu, iaitu orang-orang yang mendatangkan kerugian kepada orang lain. Jadi kalau ada yang bersangka apakah ada orang-orang yang digelar sejahat-jahat manusia itu, jawabnya memang ada. Kerana itulah Rasulullah mengingatkan, menyebut suatu peringatan tentang sejahat-jahat manusia. Siapa dia? Tak lain tak bukan orang yang mementingkan diri. Orang yang mementingkan diri memang dia tidak fikir tentang orang lain. Yang difikirkan aku. Untuk faedah diri aku dan sebagainya. Macam mana dengan kita? Tepuk dada, tanya selera. Fakta-fakta berikut ini mungkin boleh digunakan untuk bermuhasabah diri sama ada kita dalam golongan sebaik-baik manusia atau sejahat-jahat manusia. Contohnya, ketika kita memandu, ada orang memberi signal untuk menukar lorong. Adakah kita memberi laluan? Atau sebaliknya? Antara lain, misalnya, apabila kita berada di sebuah pasar raya umpamanya, kedengaran seorang kanak-kanak menangis. Kita lihat menangis kerana hendak sesuatu tetapi ibu bapanya tidak mampu. Apakah sikap kita? Adakah kita pergi menolongnya untuk membayarkan harga barang itu? Yang lain-lain lagi, misalnya sedang kita membuat kerja sampingan yang tidak perlu. Ada orang datang meminta tolong. Apakah kita akan kata, kejap ya, saya habiskan dulu kerja ni? Sikap itu adalah tidak betul. Ada baiknya tinggalkan kerja-kerja yang kita tak perlu lakukan itu dan menolong orang berkenaan. Atau misalnya ada seekor anak kucing yang kita lihat berada di jalan raya. Adakah kita berhenti untuk mengambilnya, menyelamatkannya?
Itu juga menggambarkan sikap, sama ada sikap sebaik-baik manusia atau sejahat-jahat manusia. Antara lain lagi, ketika kita membuat ataupun ketika kita hendak meletakkan kenderaan ke dalam petak-petak yang disediakan, apakah sikap kita dengan cara meletakkannya? Ada orang yang meletakkan dengan sebaik mungkin. Malah ada yang sebaliknya, sikap suka asal diletak dalam petak, sama ada mengimpit ke kiri atau ke kanan, dia tidak peduli. Itulah saya berikan antara beberapa contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan seharian.